Okay, video ni tentang tajuk yang baru, pengenalan kepada pembuatan keputusan. Satu tajuk yang agak susah. So, yang ni apa erti dia? Pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan actually adalah salah satu fungsi penting dalam perakaunan pengurusan. Ini terutama untuk pengurus-pengurus lah, management, mereka perlu buat keputusan. So it's one of the peranan yang penting for the management accounting. So pembuatan keputusan actually adalah satu proses di mana management perlu membuat pemilihan, membuat keputusan dalam pemilihan alternatif yang terbaik. There are so many alternative around, so you have to choose the best. So pembuatan keputusan ini ada dua, pembuatan keputusan jangka pendek dan yang jangka panjang. Untuk SPM, pembuatan keputusan jangka pendek adanya tiga. Biasanya tiga soalan akan keluar. Satu ialah di mana kita perlu membuat keputusan sama ada membuat atau membeli sesuatu komponen. So, cikgu kata semester 2 ni selalu anggap kita ni ialah buka kilang kan. So, maybe you perlukan sesuatu komponen. Contoh dia, kalau you buat jus, so you akan, how to say, you need the bottle kan, container untuk masuk jus tu. You want to sell in a bottle. So, maybe you have to make decision. Sama ada you nak buat sendiri bottle tu atau you beli dari yang lain. So, membeli atau membuat. So, keputusan kedua yang perlu kita buat keputusan ialah sama ada menerima atau menolak sesuatu pesanan khas. Okay. So, kita kena buat keputusan sama ada kita nak terima sesuatu pesanan daripada seorang customer ataupun menolak dia. So we already got the original customer, tapi suddenly got another person comes in and asks us to bagi dia nak order certain unit of product, then minta kita bagi dia harga yang istimewa. So that is called pesanan khas. So kita perlu buat keputusan sama ada terima atau menolak pesanan ni. So another keputusan jangka pendek ialah sama ada kita perlu menutup atau meneruskan sesuatu keluaran produk. Maybe the product tidak memberi profit yang banyak, so maybe we have to ambil keputusan sama ada perlu teruskan or no need to keluar ke produk ataupun tutup atau meneruskan sesuatu jabatan. Certain department, maybe that department tidak menguntungkan. So you have to analyze whether you should close the department. So kaedah yang akan membantu kita membuat pemilihan ni ialah kita akan guna analisis cost relevant. Dalam membantu kita membuat keputusan jangka pendek. Dan dalam STPM, soalan yang ada kaitan dengan perlu buat pembuatan keputusan jangka panjang ialah that will be another topik kecil, belanjawan modal, iaitu kita perlu buat keputusan sama ada kita akan membeli sesuatu aset tetap yang sangat mahal because dia memerlukan wang yang kos yang tinggi, so you have to really membuat pertimbangan ataupun membuat pelaburan kerana pelaburan ni melibatkan kos yang tinggi. So that is long term decision. So kaedah yang kita akan guna ialah tempoh bayar balik dan juga kaedah yang satu lagi nilai kini bersih. So this one we will learn di bawah tajuk belanjawan modal. So tak kisah dia keputusan jangka panjang atau jangka pendek, inilah langkah-langkah dia, 5 langkah pernah keluar dalam STPM exam juga. 5 langkah. Langkah yang pertama, kita kena pastikan masalah kita dulu. What's the problem? Kita perlu
Untuk mengenal pasti masalah, kita akan perlu mengumpulkan maklumat yang relevan dulu tentang masalah tu. So you get all the data. Okay, kita perlu kumpulkan semua maklumat yang relevan tentang masalah tu. Dan langkah yang kedua, kita akan menentukan alternatif yang ada. So there are so many choices. Ada alternatif A, B, C. So mana satu yang anda akan pilih? So in order to do the pemilihan, you kena senaraikan semua kos dan hasil manfaat setiap alternatif. So you buat pertimbangan. So pertimbangan ini adalah kita akan timbang dari segi faktor kuantitatif. Not kualitatif. Di sini ialah kuantitatif. Okay, pertimbangan dari segi kuantitatif, iaitu dari segi kewangan, money, angka. We look at the money first from here, the cost and the manfaat. Kita akan buat pertimbangan dari segi kuantitatif dulu. So lepas langkah yang kedua, we go to langkah ketiga, memilih alternatif yang terbaik. So you already know all the alternatives, setiap cost, what is the cost for that alternative, what is the manfaat from that alternative. Then from there you choose the best one. Okay, di mana alternatif yang the best will give you the lowest cost and the highest income. So di sini bila kita buat pertimbangan, when you choose the best one, bukan sahaja lagi tengok dari segi kuantitatif, tetapi juga you akan ambil, pertimbangkan faktor kualitatif. When we say kualitatif is faktor yang kita tak boleh kawal, seperti faktor persekitaran. Okay, adakah kalau you nak membeli mesin, adakah mesin ni akan memberi pencemaran, menyebabkan pencemaran alam sekitar ataupun tasa kerajaan, and adakah dia salah dari segi undang-undang kalau we use that. Dan dari segi faktor kemanusiaan, kesan kepada pekerja, if you buy that machine, adakah menyebabkan pekerja ni hilang, ramai pekerja terpaksa diberhentikan kerja, ataupun you want to buy that machine, you need a lot of money to train them to use the machine. So semua ini juga akan diambil kira, faktor kuantitatif and kualitatif when you pilih alternatif yang terbaik. Then once you sudah pilih alternatif yang terbaik, you akan step 4, you akan melaksanakan alternatif yang anda pilih. So once sudah laksana, the last step will be penilaian prestasi. So whether is adakah alternatif yang dipilih itu sudah melupakan yang terbaik atau tidak. So we look at prestasinya, dan kalau tak bagus, apakah tindakan penambahbaikan. Jadi cikgu akan ajar pembuatan keputusan jangka pendek dulu. Okay, so kaedah yang tadi cikgu kata ialah kaedah analysis cost relevant. We use this kaedah to help us buat decision jangka pendek. So soalan selalu tanya apakah definisi cost relevant. So cost relevant actually adalah cost yang akan dilibatkan pada masa hadapan. That means you not yet pay. You have to pay in the future. Okay, dalam proses pemilihan alternatif. So soalan pun suka tanya you bagi definisi, lepas tu apakah ciri-ciri dia. So ciri-ciri cost relevant ada dua. Satu, dia adalah kos masa depan. Okay, ialah kos yang belum dilibatkan pada tempoh sekarang. Dan ciri yang kedua ialah kos yang ada beza antara dua alternatif. Kalau kos itu A and B, when either you pilih A atau pilih B, no beza. You still have to pay the same, then dia bukan kos relevant. So dia mesti adalah kos yang berbeza. Okay. Dalam penggunaan analisis cost relevant, you will come across all these istilah. Okay,
So inilah istilah-istilah dalam analisis cost relevant. Satu, you kena faham apa itu cost tak relevant. Kalau cost relevant ialah cost masa depan. Okay, cost yang berbeza antara alternatif. So, apa maksud pula cost tak relevant? So, ialah cost yang tidak membantu dalam pembuatan keputusan. Not relevant in helping you. Okay, not relevant. Tak berguna lah arti dia. So, dia adalah cost yang tidak berbeza antara alternatif. Okay. So, di dalam pembuatan keputusan, biasanya cost tetap dalam pengekosan marginal, they say that cost tetap ialah cost tak relevant. Because they say, tak kisah you keluar berapa tingkat keluaran, you still have to pay the cost tetap. So, when you making any decision, keputusan, cost tetap tidak diambil kira lah. Okay. Then point yang kedua, cost tak boleh elak adalah cost yang tak relevant. Sebab sama ada you pilih alternatif A atau alternatif B, cost ini masih perlu dibayar. So for example, maybe you're thinking you want to go to Sunway College or Taylor College. So tak kisah you pergi Sunway College or Taylor College, you pergi mana pun, you still have to bayar yuran. It's not free, right? So yuran, there's an amount of money you have to pay. So tak boleh elak. Okay? Then cost boleh elak pula ialah cost yang relevant. So definition dia adalah cost yang boleh dijimatkan. Sebahagian cost yang boleh dihapuskan. There are some certain amount of money, but some part of it you no need pay. So apabila kita buat alternatif lain. Contohnya just now I said, you have to pay the yuran when you go to university. But maybe the other university offer you 50% off. Dia bagi you scholarship 50%. So you no need to pay 50% of the yuran. So arti dia adalah cost yang boleh elak lah. The 50% perlu it will help you to making decision. Because of the 50% you prefer to go to that university. Jadi dia adalah cost yang relevant menyebabkan anda membuat keputusan. Okay, cost yang boleh elak. So, cost peluang pula atau cost melepas, yang ini kita sudah belajar dalam kuantiti pesanan ekonomi, KPE. Okay, cikgu katakan ada satu soalan kata, because dia nak buka kedai sendiri, dia terpaksa lepaskan kerja dia sebagai seorang pengurus di satu company. Dia hilang gaji RM5,000 sebulan. So, that is the cost ataupun manfaat yang terpaksa you lepaskan kerana you memilih alternatif yang lain. Okay, that is cost peluang atau cost melepas. Tengok another istilah, cost perbezaan. That means dia berbeza antara dua alternatif. Okay, adalah cost yang relevant lah because dia berbeza kan. It will help you in, it will influence your decision making. So contoh dia, harga bahan mentah langsung sebelum atau selepas diskaun. Mungkin sebelum diskaun ialah RM8,000. After diskaun menjadi RM6,000. So that is the difference in two alternative. So is adalah cost yang relevant. Dan kita tengok cost pertambahan dan cost pengurangan. Adalah cost relevant juga. Okay? Kalau cost tambahan merupakan tambahan cost yang perlu dibayar. Okay, when you pilih another alternative. Dan cost pengurangan pula ialah cost pengurangan dalam cost kerana memilih sesuatu alternatif. Contoh dia, tambahan cost buruh langsung untuk pesanan khas. Kalau you pilih to take the that order pesanan khas, so you have to ask the pekerja buat overtime. You have pay the extra cost buruh langsung. So that is the cost tambahan will influence your keputusan. Dan pengurangan cost pula, kerana you take the pesanan khas, you akan tambahkan keluaran anda. Kerana tambahan keluaran ni menyebabkan cost anda sudah kurang dari segi cost overhead tetap. So this one also you will also mempengaruhi keputusan anda. So ini semua adalah cost relevant.
Dan kos hangus atau kos tenggelam, kos lezat, kos masa lepas, kos sejarah actually refer to the same thing lah. Iaitu merupakan kos yang telah lepas lah, yang telah dilibatkan. That means you already pay for the cost. So you already pay, tak kisah dia tak akan memberi kesan kepada kita for the future. Money sudah bayarkan, you cannot take back the money. So dia merupakan kos yang tak relevan lah. Contoh dia seperti kos inventory barang siap. You nak buat inventory tu, you bayar, you sudah bayar pun kos berlangsung, kos overhead, kos bahan, all already paid. So you can't do anything. So kos pembelian mesin yang tahun-tahun lepas. You sudah beli 5 tahun lepas. So bila you nak beli mesin baru, you tak akan consider the money you already pay last time. So dia cost dan tak relevan.